Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah bila kita pada pagi ni. Tuan-tuan sedar tak sedar semalam hari Jumaat yang terakhir daripada bulan Syaban, kan? Maknanya kita dah mengakhiri bulan Syaban, dah dekat sangat dengan akhir bulan Syaban, dan kita insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan kita dapat bertemu bulan Ramadan. Tadi pun imam kita doa, waballighna Ramadan, waballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini doa yang memang kita panjatkan banyak kali pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bila kita minta begitu, kita akan bertambah pula rasa nakkan Ramadan itu, dan supaya pada malam pertama Ramadan nanti insya-Allah kita akan jadi hamba yang paling bersyukur sekali apabila tibanya Ramadan. Selain daripada itu, kita juga mudah-mudahan dah bersiap ataupun sedang bersiap untuk Ramadan. Bacaan Quran kita agaknya macam manalah kita punya iktikaf di masjid juga bagaimana, dan mudah-mudahan pagi ni kita dah niat siap-siap. Ini adalah persiapan kita untuk mendapat Ramadan. Ini persiapan kita. Jadi pagi ni kita duduk iktikaf di masjid adalah salah satu daripada cara untuk bersiap untuk Ramadan. Maksudnya persiapan rohani kita, persiapan fizikal kita. Kita terus sambung insya-Allah pengajian kita. Kita sambung pada tajuk ataupun masih lagi dalam bab zikir ketika solat istisqa, solat minta hujan. Solat minta hujan kita dah sebutkan pada bulan lepas ataupun 2 bulan lepas. Kita dah bincangkan bahawasanya solat istisqa bila kita ditimpa kemarau, bila hujan tak turun, maka memang digalakkan untuk kita berdoa, berzikir, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, kita dituntut untuk solat sunat 2 rakaat. Jadi macam mana caranya untuk solat sunat istisqa ini? Disebutkan pada bulan lepas kita baca, disunatkan baca seperti bacaan solat raya. Maknanya lepas doa iftitah kita akan takbir 7 kali, macam solat raya, sama macam solat raya. Lepas tu rakaat yang kedua takbir 5 kali. Cuma beza dia dengan solat raya adalah bila khutbah lepas daripada semayang tu, biasanya kalau solat raya ada takbir waktu khutbah tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Tapi dalam solat istisqa diganti dengan istighfar, minta ampun banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Jadi kemudiannya apa dia doa minta hujan? Walaupun sekarang musim hujan lagi ke? Dah tak hujan sangat dah tak? Tapi tak adalah kemarau, kan? Sekali-sekala hujan juga. Tapi Malaysia kita ni alhamdulillah hampir sepanjang tahun hujan. Cuma ada waktu-waktu yang tertentu kadang-kadang kemarau, kan? Jadi perlulah kita belajar ataupun baca apa dia doa yang dibacakan oleh Nabi SAW bila hujan tak turun, kan? Dan ini juga kita sebenarnya sangat perlukan. So hadis nombor 516 daripada kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daraini amin, qal
rawaina fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahihin ala syarti Muslimin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawaki faqala Allahumma asqina ghaithan mughithan muri'an muri'a aw mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil fa atbaqat alaihimus sama'. Apa dia? Nabi SAW didatangi oleh beberapa orang yang menangis. Atatin nabiyya. So ada orang perempuan datang pada Nabi SAW dalam keadaan bawaki. Bawaki maknanya orang yang menangis. Jadi ada orang-orang yang menangis kat sini sebab apa? Waktu tu kemarau teruk. Kemarau jadi menyebabkan tanaman pun tak tumbuh. Binatang-binatang ternak pun kebulu dan sebagainya, kehausan, maka datang pada Nabi SAW dalam keadaan menangis. Lalu Nabi pun berdoa, Allahumma asqina ghaithan mughitha. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, lagi membantu kami semua. Muri'an mari'a. Muri'an hujan yang lebat jugalah kalau kita terjemah mudahnya. Mari'an ataupun muri'an, kedua-duanya ada. Dan juga mari'a ataupun muri'a, yang menyuburkan. Kita boleh terjemahkan menyuburkan. Hujan yang menyuburkan, muri'a. Kemudiannya nafi'an ghaira dar, yang memberi manfaat, bukan memberikan mudarat. Minta hujan begitu. Sebut maknanya detail hujan tu. Ajilan ghaira ajilin, cepat bukannya lambat. Kemudiannya tiba-tiba turunlah ke atas mereka hujan, ataupun langit pun berlapis-lapis untuk mereka. Maksudnya terbuka langit untuk mereka, hujan pun turun. Okey. Apa pengajaran daripada hadis ni? Satunya doa lah kan. Bila minta hujan, doa. Dan ini juga menunjukkan boleh sahaja doa itu didetailkan. Nak doa, nak hujan yang jenis macam mana. Tapi biarlah detail itu yang betul-betul memberi manfaat kepada kita. Dan ya Allah, kurniakanlah kami hujan. Boleh sebut macam tu je, simple. Tapi Nabi SAW sebutkan sekali sifat-sifat hujan yang diminta. Ya Allah, turunkan hujan yang lebat, maknanya bukan yang renyai-renyai aja. Ya Allah, turunkan hujan yang memberi manfaat, bukan yang beri mudarat. Kami nak hujan tu elok, bukan jadi banjir, kan? Ya Allah, kurniakanlah hujan itu hujan yang menyuburkan, maknanya airnya bagus, tumbuh pokok-pokok yang elok. Kemudiannya, ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang cepat, bukannya yang lambat. Sebab saya ada dengar ada orang-orang yang bercakap, dia kata kita kalau minta pada Allah jangan minta benda tu cepat. Dia kata sebab Allah lagi tahu mana yang baik untuk kita, kan? Jadi tak payah minta benda tu cepat-cepat. Jawapannya bukan begitu. Nabi SAW pun ada minta yang cepat. Nabi tak kata ya Allah turunkanlah hujan ikut suka engkau lah, waktu bila yang paling sesuai. Tak. Nabi doa, ya Allah turunkanlah hujan cepat, jangan lambat. Maknanya boleh macam tu. Sebabnya adab dengan Allah. Bukannya kita kata kita suruh pada Allah, tak. Kita minta pada Allah. Bila kita minta, kita ni hamba. Dan ikut pengetahuan kita, yang cepat itu yang bagus. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu, yakin yang Allah lagi tahu apa yang bagus untuk kita, cepat atau lambat. Kita minta based on apa yang kita tahu, tak apalah. Contoh orang tu cakap, ya Allah kurniakanlah aku harta supaya aku dapat lansaikan hutang aku dengan segera, contohnya. Boleh je, tak ada masalah. Sebab saya dengar adalah motivator ni, dia kata jangan minta macam tu, jangan cakap segera-segera tu, Allah lagi tahu bila. Kalau Allah kata lambat lah. Memanglah kita tahu Allah Ta'ala lebih tahu mana yang lebih cepat lambat. Dalam masa yang sama,
kita perlu ajar juga diri kita untuk redha apa yang Allah lambatkan ataupun Allah yang cepatkan. Maksudnya kalau ada benda yang kita harap lambat, Allah cepatkan, pun kita redha. Apa yang Allah lambatkan sedangkan kita nak cepat, pun kita redha. Sebab doa kan, bila kita doa, kita tahu at the end of the day Allah Ta'ala jualah yang menentukan, bukannya kita yang menentukan. Itu pasallah kita minta pada Allah. Kita bila minta pada Allah, bukan kita kata kita yang menentukan dengan doa tu. Yang menentukan adalah Allah. Jadi kalau kita minta benda tu nak cepat, minta je lah, tak ada masalah kan? Sebab kita, itu di pihak kita. Di pihak kita, kita nak cepat, tapi masa yang sesuai Allah saja yang tahu. Selesailah kan? Yang penting kita minta dulu. Macam kalau kita buat permohonan dengan manusia pun macam tu juga. Kita kalau boleh nak cepat, tapi kita tahu akhirnya itu bukan kuasa kita, tapi kita sebut kalau boleh nak cepat ya kan? Cepatkan ya. Bukan kata minta urusan pejabat kerajaan ke apa, order kedai mamak pun kalau boleh kita nak cepat kan? Tapi kadang-kadang lambat juga dia. Jadi kita tahu benda tu, tapi bila dia hantar lambat, nak buat macam mana? Redha je lah. Next time jangan pergi kedai itu lagi, contohnya. Tapi dengan Allah Ta'ala, bukan kita boleh minta dekat yang lain, tak. Kita yakin Allah sajalah yang tahu bila yang paling cepat, bila yang lambat, bila yang apa yang terbaik untuk kita, cepat ataupun lambat. Tak ada masalah. Minta doa, ya Allah kurniakanlah aku rezeki yang luas dan segera. Boleh, tak ada masalah kan? Kadang-kadang pening juga dengan motivator yang acah-acah Islamik ni. Yang baru ni yang kecoh, dia cakap apa? Dunia yang sekarang ni apa? Dunia itu nyata, akhirat itu dongeng. Nantinya akhirat yang dongeng itu akan menjadi nyata, dunia yang nyata itu akan menjadi dongeng. Ulang banyak kali kat radio ucapan dia. Mana boleh sebut akhirat tu dongeng kan? Dongeng tu, guna perkataan dongeng. Dongeng ni kan benda palsu, benda tak betul. Kita orang beriman mana boleh sebut gitu. Dia nak sebut gini sebenarnya sebab saya tahu ayat tu kami ada sebut, ada terbitkan dalam beberapa tahun lepas dekat Instagram syarikat saya, dan dia follow. Kita punya ayat lain. Kita punya ayat adalah sekarang ini dunia ini nyata depan kita, dan akhirat adalah cerita. Nantinya akhirat itu nyata, dunia itu sekadar cerita. Itu betul lah kan? Dia tukar perkataan cerita jadi dongeng, nampak ekstrim sikit kan? Tapi akhirnya salah kan? Jadi bahaya sikit lah benda-benda macam ni. Okay, so doa ni Nabi ajar. Minta hujan, ya Allah kurniakanlah hujan segera ya Allah. Boleh, tak ada masalah. Ya Allah cepatlah turunkan hujan. Boleh minta macam tu, tak ada masalah kan? Okay, seterusnya hadis yang berikutnya, wa rawaina fihi bi isnadin sahih an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasqa qala Allahumma asqi ibadaka wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Nabi bila minta hujan, Nabi akan sebut, ya Allah turunkanlah hujan kepada hamba-hambamu dan binatang-binatang ternakmu, dan sebarkanlah ataupun cucurkanlah rahmatmu, dan hidupkanlah negerimu yang mati kan? Maksudnya apa kat sini? Nabi SAW minta, bukan saja minta hujan itu untuk turun kepada manusia, bahkan minta juga hujan itu turun untuk binatang-binatang ternak. Binatang ternak kan tak berdosa. Bahkan dalam hadis yang lain sebut tentang kalaulah bukan kerana binatang ternak itu, Allah Ta'ala tak turunkan hujan. Jadi sebab rahmat daripada Allah, maka Allah pun turunkan hujan. Maka sebut pula wansyur rahmatak, cucurkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negeri yang mati ini. Okay, seterusnya hadis yang berikutnya,
Wa rawaina fihi bi isnadin sahih qala Abu Dawud fi akhirih hadza isnadun jayyid. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar. Manusia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemarau. Quhutul matar maksudnya hujan yang tak turun-turun. Fa amara bi mimbar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk pergi ke mimbar. Maksudnya ataupun diambilkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mimbar Nabi ni rendah aja. Dia macam tangga 3 step macam tu je. Jadi boleh alih-alih. Kan mimbar kita tak boleh alih. Mimbar tu memang portable. Kan tempat tu tinggi sedikit macam tu aja. Stage yang mudah untuk angkat tu. Jadi diletakkan mimbar itu dekat musalla. Musalla ni maksudnya apa? Tempat lapang, dekat padang, dekat luar daripada masjid Nabi. Sekarang ni kawasan yang ada dekat sebelah kanan masjid, belah depan. Yang sekarang ni ada Masjid Rumamah, Masjid Saidina Abu Bakar, Masjid Saidina Ali dekat Madinah. So kawasan itu, kawasan dulu tu lapang. Dulu dia tanah tu tanah lapang, dia tak ada rumah kat situ. Jadi Nabi biasa solat dekat situ, solat raya biasa kat situ, dan solat minta hujan pun ada ketikanya Nabi semayang dekat situ. Okey. Jadi kemudiannya Nabi SAW menjanjikan kepada para sahabat untuk keluar. Untuk keluar maksudnya untuk bersama-sama solat dekat situ. Maknanya bukan hari itu juga, hari lain. Diletakkan mimbar dekat situ. Lepas tu Nabi pesan pada semua umat Islam, keluarlah beramai-ramai untuk kita berdoa sama-sama dekat tengah padang tu. Buat janji, temu janjilah. Kan? Okey, semua keluar waktu tu. Wa wa'adan nasa yawman yakhrujuna fihi fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syamsi. Maka lalu Nabi SAW pun keluar ketika awal matahari, maksudnya awal siang lah, kan? Pergi ke dataran tersebut ataupun pergi ke tempat lapang tersebut. Waktu mula-mula pagi-pagi, awal-awal pagi tu Nabi dah keluar dah. Faqa'ada 'alal mimbar. Lalu Nabi SAW pun duduk di atas mimbar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakabbara wa hamidallaha azza wa jalla. Kemudian baginda pun bertakbir dan baginda pun bertahmid, memuji Allah Taala. Kemudiannya baginda pun bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Nabi sebut alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Semua tuan-tuan tahu makna dia. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Dia melakukan apa yang dia hendak. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Al-Ghani, engkau ni maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami ni semua orang-orang yang fakir. Kami ni semua orang yang fakir. Anzil alaina al-ghaith, turunkan pada kami hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwah, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan untuk kami. Wa balaghan ila hin, dan sesuatu yang dapat menyampaikan kami kepada waktu yang tertentu. Maksudnya dapat kekuatan, dapat kehidupan sampailah nanti ajal datang. Macam itulah. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan, begitu supaya kami ni dapat hidup. Sebab kemarau kan, kemarau teruk ni, diorang sampai makanan tak ada, dah ke buluh. Bila dah sampai ke buluh, minta pada Allah Subhanahu wa taala gitu sekali.
Ya Allah, bagilah kami hujan supaya kami dapat kekuatan, kami dapat hidup, kan? Lagi, summa rafa'a yadayhi, dan baginda mengangkat tangan baginda, falam yazal fir raf'i, dan sentiasalah baginda angkat lagi tangan sampailah terlihat putihnya ketiak baginda. Maksudnya angkat tu tinggi sungguh. Angkat tu tinggi. Dia doa ni memang adab berdoa asalnya adalah kita angkat tangan tu sekadar paras dada aja. Kan? Maknanya macam waktu doa kunut tu kan, kita baca pagi tadi doa kunut. Doa kunut ni paras dada aja. Kita tak payah angkat tinggi-tinggi. Kebanyakan doa memang adabnya tangan begitu. Kebanyakan doa. Kecuali doa pada waktu-waktu yang tertentu saja Nabi SAW angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi ada waktu, contohnya waktu perang Badar. Waktu perang, maksudnya terlalu dahsyat sangat. Dia punya getir nak lawan dengan musuh yang begitu ramai, dalam keadaan umat Islam tak ada senjata pun, dan bawa kayu, bawa cangkul. Kemudiannya waktu contohnya ni waktu minta hujan dalam keadaan kemarau. Yang ini ya juga Nabi SAW angkat tangan sampai lebih atas daripada kepala, tinggi sungguh, tinggi angkat. Yang dikatakan nampak ketiak tu bukanlah nampak secara literal, tapi nampak, maknanya tinggi sungguh. Nabi SAW angkat tangan baginda. Ada yang kata secara literal juga, buat tangan Nabi SAW, baju Nabi ni agak besar kadang dia punya lengan dia. Okey, kemudiannya summa hawwala ilan nasi zahrahu, kemudiannya Nabi SAW memalingkan badan baginda, kan? Pusing. Wa qalaba aw hawwala ridaahu, dan baginda memusingkan rida baginda. Kain selendang baginda pun baginda terbalikkan. Terbalikkan ni macam mana? Sebagian ulama sebut terbalikkan maksudnya daripada Nabi letak dekat sebelah kiri, Nabi letak belah kanan ketika itu. Ataupun terbalikkan dengan erti kata yang luar ke dalam, dalam keluar, kan? Maksudnya kain tu diterbalikkan, kain selendang Nabi SAW, Nabi terbalikkan. Kemudiannya wa huwa rafi'un yadayhi, dalam keadaan baginda masih lagi mengangkat kedua tangan baginda. Summa aqbala 'alan nas, kemudiannya baginda menghadap kepada orang ramai semula. Tadi baginda dah pusing kan? Lepas baginda menghadap balik kepada manusia. Wa nazala, dan kemudiannya baginda turun dari mimbar baginda. Fa shalla raka'atain, baginda salat 2 rakaat. Fa ansha'allahu azza wa jalla sahabatan, lalu Allah Ta'ala pun menerbitkan awan-awan. Fara'adat wa barakat, lalu datanglah kilat dan guruh ataupun petir, kan? Guruh dan petir. Summa amtarat biiznillahi ta'ala, kemudiannya hujanlah dengan izin Allah Ta'ala. Falam ya'ti masjidahu hatta salatis suyul, tidaklah baginda sampai dekat masjid baginda sehingga derasnya hujan itu, sampai mengalir air dekat atas jalan, kan? Sampai gitu sekali punyalah lebat hujan tu turun. Padahal dari tempat baginda solat yang dekat luar tu, dekat padang tu, nak pergi ke masjid bukannya jauh sangat, kan? Yalah, zaman dulu ada rumah-rumah lah kat situ, zaman sekarang dah tak ada dah. Zaman sekarang yang ada payung tu je lah dekat luar Masjid Nabawi tu, kan? Payung, pagar, lepas daripada pagar tu sikit, kan? Itu je, bukan jauh sangat. Dan Masjid Nabi pun tak besar macam sekarang, kan? Tapi yalah, dekat aja lah, kan? Nak berjalan tu sikit aja, terus dah mengalir air dah di atas jalan, deras dah, kan? Waktu tu apa yang berlaku disebutkan kat sini, falamma ra'a sur'atahum ilal kin, apabila Nabi SAW melihat bersegeranya mereka kepada tempat untuk berteduh, kelang kabut pula,
Tadi minta hujan sangat, mengadu tak hujan kan. Bila hujan turun kelang kabut cari tempat berteduh. Jadi apa Nabi SAW buat? Nabi ketawa. Dhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu. Nabi ketawa sehingga ternampaknya gigi geraham baginda. Tapi kita tahu tawa Nabi SAW ni bukan ketawa terbahak-bahak. Ketawa Nabi SAW adalah senyuman yang lebar. Okay, faqal ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anni abdullahi wa rasuluh. Lalu Nabi pun sebut, aku bersaksi bahawasanya Allah berkuasa atas setiap sesuatu dan aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Okey. Jadi kat sini kalau kita perhatikan, ialah lepas tu Nabi ketawalah tengok orang kan. Apa tadi kelang kabut, tadi minta hujan sangat, mengadu tak hujan. Lepas tu bila dah hujan kelang kabut pula cari tempat berteduh. Tapi Nabi ketawa juga sebab apa? Syukur hujan tu turun. Syukur sangat. Lalu Nabi pun sebut, aku bersaksi Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Boleh saja berubah macam tu aja kan, dengan izin Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Jadi percaya pada kuasa Allah Ta'ala ni penting. Nabi tunjukkan contoh betapa baginda percaya pada Allah Ta'ala punya kuasa. Kita kadang-kadang bila minta pada Allah, kita masih lagi tak berapa yakin, sedangkan Allah Ta'ala suruh kita minta dalam keadaan yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta pada Allah dalam keadaan yakin. Sebab apa kita yakin? Sebab Allah yang berkuasa. Minta pada yang berkuasa. Minta pada manusia tak berkuasa. Minta pada Allah berkuasa. Itu pun kalau minta. Kadang-kadang minta pun tak nak kita ni. Kita perlu macam-macam, tapi masih lagi tak betul-betul minta pada Allah. Itu manusia. Jadi hujan tu dalam keadaan kemarau pun boleh turun hujan serbat-lebatnya. Maka Nabi SAW sebut, aku bersaksi bahawasanya Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Kemudiannya Imam An-Nawawi sambung. Sebenarnya panjang lagi kat sini ni, cerita tentang perkataan-perkataan tu tak apalah. Kemudiannya wa'lam, dan ketahuilah bahawasanya dalam hadis ini menjelaskan bahawasanya khutbah itu sebelum daripada solat. Khutbah sebelum solat. Tadi kan Nabi khutbah, lepas tu baru Nabi turun dari mimbar. Dan begitu jugalah yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan kepada harusnya, maknanya boleh juga khutbah sebelum solat. Bukan mesti, tapi boleh. Kerana yang masyhur dalam kitab-kitab fiqh, dalam ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain, bahawasanya digalakkan mendahulukan solat atas khutbah. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain, bahawasanya Rasulullah SAW mendahulukan solat sebelum khutbah. Maknanya solat dulu baru khutbah, macam solat raya. Tadi kan kita dah sebut solat minta hujan ni macam solat raya. Solat raya kan kita sembahyang dulu barulah khutbah. Jadi macam tu juga solat minta hujan. Solat dulu baru khutbah. Habis yang tadi ni, hadis yang ini, ulama kata itu menunjukkan boleh juga kalau nak khutbah dulu baru sembahyang. Boleh. Adanya dua-dua boleh, tapi digalakkan sembahyang dulu baru khutbah. Okey. Kemudiannya, dan digalakkan pula menghimpunkan pada doa antara yang kuat dan yang perlahan. Dan angkat tangan itu setinggi-tingginya. Jadi doa waktu minta hujan ni, dia dua-dua sekali. Ada doa yang baca kuat-kuat, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkan hujan, semua orang dengar. Ada doa yang orang tak dengar. Tadi pun hadis tadi pun ada tunjukkan macam tu. Disebutkan tiba-tiba disebut Nabi berdoa, itu je. Jadi menunjukkan dua-dua sekali. Imam tu dia boleh je angkat aku suara kuat-kuat semua orang dengar, dan ada juga waktunya dibaca perlahan, dia je tahu apa yang dia doakan. Dan orang lain pun berdoa jugalah maknanya waktu tu. Minta banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Ini cara doa minta hujan. Okey lagi. Angkat tangan tadi.
Angkat tangan pun setinggi-tingginya. Ini waktu doa minta hujan. Dia kalau doa yang lain-lain tak payah. Kadang-kadang kita tengok lepas solat pun ada orang yang lepas solat biasa ni, solat 5 waktu ni pun ada juga jemaah yang angkat tangan macam tu bila berdoa. Sebenarnya tidak, kan? Kalau waktu biasa-biasa macam ni, yang hari-hari kita berdoa ni, kita jangan angkat tangan tinggi macam tu. Angkat tangan rendah aja, cukup sekadar pada dada. Di waktu yang tertentu saja angkat tangan tu tinggi. Okey, lepas tu qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wal yakun min du'aihim, dan hendaklah antara doa mereka, banyak doa orang yang minta hujan itu adalah Allahumma amartana bi du'aika wa wa'adtana ijabatak wa qad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana. Allahumma amnun alaina bimaghfiratin ma qarafna wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqina. Ya Allah, Engkau telah perintahkan kami untuk berdoa kepada Engkau, dan Engkau telah berjanji pada kami Engkau akan mustajabkan doa kami, Engkau akan makbulkan doa kami. Wa qad da'awnaka kama amartana, dan kami dah minta pada Engkau seperti mana yang Engkau perintahkan kami, maka mustajabkanlah doa kami seperti mana yang Engkau telah janjikan pada kami. Boleh sebut gitu, kan? Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keampunan atas apa yang kami kerjakan, dan kabulkanlah permintaan kami, mustajabkanlah kami pada kami minta hujan, pada turunnya hujan pada kami, dan luaskan rezeki kami. Ini antara doa yang Imam Syafi'i kata bagus untuk baca ketika minta hujan. Sebut siap-siap, ya Allah, kan, Kau yang suruh kami berdoa, kami berdoa. Kau janji nak makbulkan doa kami, Kau makbulkanlah doa kami. Boleh buat macam tu, kan? Sebut begitu. Kemudiannya wa yad'u lil mu'minina wal mu'minat, dan berdoalah untuk orang yang beriman lelaki dan perempuan. Doa, kan? Bukan doa untuk diri kita je, doa untuk semua. Dan jangan lupa juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqra'u ayatan aw ayatain, dan bacalah satu ayat ataupun dua ayat. Ni waktu khutbah tu, kan, kenalah ada ayat Quran. Wa yaqulul imam astaghfirullah li wa lakum, dan imam pun membaca astaghfirullah li wa lakum. Ini kan biasa kalau khutbah tu dekat ujung tu, kan, khatib akan baca begitu, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan, macam tu. Jadi itu antara sunnahnya. Kemudiannya seharusnya berdoa juga dengan doaul karbi. Doaul karbi ni apa dia? Doa ketika kesusahan. Ini kena rujuk balik kepada kitab al-azkar, kita dah baca dulu apa dia doa-doa ketika mana kesusahan. Contohnya baca doa la ilaha illallahul azimul halim, dan seterusnya. Dan doa-doa yang lain. Begitu juga bacalah Allahumma atina fid dunya hasanah, maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga antara doa yang sewajarnya dibaca. Dan lain-lain daripada doa-doa yang telah kami sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maknanya yang sebelum-sebelum ni kita dah baca doa-doa, carilah doa-doa ketika mana susah, ada macam-macam doa, bacalah waktu doa minta hujan tu. Qala Syafi'i rahimahullah fil Imam Syafi'i sebut dalam al-Um, yakhtubul imamu fil istisqa khutbatain. Imam berkhutbah ketika solat istisqa dengan dua khutbah, seperti mana berkhutbah pada solat raya. Dia bertakbir pada Allah, memuji Allah, selawat pada Nabi SAW, dan banyakkan istighfar, sehingga istighfar lagi banyak daripada perkataannya. Maknanya khutbah minta hujan ni, dia bukan cakap banyak tau, istighfar yang banyak. Istighfar lagi banyak daripada percakapan ketika khutbah tu. Imam ni, khatib ni, dia akan buat macam tu. Jadi dia cakap pun biasanya dia pesan kepada orang ramai supaya beristighfar, minta ampun pada Allah. Sebab kita tahu
Salah satu daripada kelebihan istighfar adalah turunnya hujan. Salah satu daripada kelebihan istighfar berdasarkan kepada ayat yang patut dibaca juga oleh khatib. Khatib baca ayat ni, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Khatib ulang-ulang baca ayat ni. Ayat ni maksud dia apa? Minta ampunlah pada Allah Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, sungguhnya dia adalah Allah Taala adalah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, dan dia yang menurunkan kepada kalian hujan yang yang mencurah-curah, midrara. Dia yang turunkan. Jadi daripada ayat ini para ulama sebut salah satu daripada cara minta hujan adalah istighfar. Minta ampun banyak-banyak pada Allah Taala. Dalam riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau apabila minta hujan, beliau akan membanyakkan doanya istighfar. Maksudnya kebanyakan doanya adalah istighfar. Istighfar, minta ampun, terus minta ampun pada Allah Taala. Imam Syafi'i kata, jadikanlah doanya yang paling banyak adalah istighfar, minta ampun pada Allah. Yabda'u bihi du'aahu, dimulakan dengannya doanya. Maksudnya doa tu dimulakan dengan minta ampun. Wa yafsilu bihi baina kalamihi, dan dipisahkan antara kalam-kalamnya juga dengan istighfar. Wa yakhtimu bihi, dan tutup juga dengan istighfar. Jadi menyebabkan itulah yang kebanyakannya istighfar saja, sampai terputus-putusnya perkataan pun dengan istighfar, dan menyeru manusia supaya bertaubat, taat pada Allah, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, senang ceritanya, minta hujan ni, benda paling utama sekali adalah minta pengampunan daripada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Ulanglah minta ampun pada Allah. Tuan-tuan, kita kan sebenarnya dah rindukan suasana tu. Dekat negara kita ni, saya rasa kita tak pernah lagi, kalau waktu kemarau, semua pihak berpesan supaya minta ampun pada Allah. Dia mesti mula daripada siapa? Kalau dalam bab istisqa ni, mula daripada pemerintah, kerajaan. Memang dia kena mula macam tu. Dia sendiri minta ampun pada Allah atas kesilapan dia, dan dia pesan kepada seluruh rakyat untuk minta ampun pada Allah. Ni semua sekali. Mula daripada sultan, daripada Perdana Menterinya, daripada Menteri Besarnya, pada YB-nya, semua kena arahkan minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah ni arahan keluar daripada pemerintah kepada rakyat. Sebanyak-banyaknya paling kurang 3 hari minta ampun pada Allah dan berpuasa. Lepas daripada tu, ajak orang ramai untuk keluar beramai-ramai, pergilah ke masjid-masjid yang besar. Kalau tak ada masjid kat tempat tu, contohnya surau pun tak muat, buatlah dekat padang. Ajak ramai-ramai pergi dekat tempat tersebut, minta ampun lagi pada Allah. Lepas tu khatib akan berkhutbah pun pesan supaya minta ampun lagi pada Allah. Maksudnya taubat, sentiasa bertaubat saja. Lepas tu minta doa, ya Allah turunkan hujan. Tapi lepas tu minta ampun lagi. Atau mintalah, ya Allah turunkanlah pada kami hujan. Lepas tu minta ampun lagi. Terus menerus macam tu. Buat macam tu. Dan akhirnya Allah Ta'ala turunkan hujan. Kita tak buat. Jadi lepas tu kita komplain, panas kan, kemarau kan, kering lah, sebagainya. Tempat kita mungkin tak terlalu teruk sangat. Tapi dulu di Arab Saudi pernah, di Mekah tu, Masjidil Haram tu, dibuat begitu, khatib istighfar. Dan waktu tu ramai orang keluar, orang Mekah. Orang Mekah ni tuan-tuan sebenarnya, kalau kita tengok dekat Masjidil Haram, dia orang tak ramai. Orang tempatan tak ramai, orang luar yang ramai kan. Ni cerita dulu pula tu. Kalau sekarang lagilah tak ramai orang Mekah. Orang Mekah lagi tak kuasa nak pergi Masjidil Haram sekarang ni, sebab terlampau ramai. Jadi orang Mekah memang tak ramai pun kat Masjidil Haram. Dan dulu waktu yang masjid masih lagi kecil, sebelum pembesaran yang sekarang ni, pun dia orang tak ramai juga. Walaupun orang pun tak ramai, tapi dia orang pun tak ramai juga. Cumanya bila minta hujan ni, dia orang keluar beramai-ramai. Semua ramai-ramai keluar pergi Masjidil Haram.
yang tua-tua, orang Arab yang tua-tua ni, orang kampung, orang yang kalau kita tengok pun orang soleh banyak sebenarnya. Orang soleh ni semua keluar. Habib-habib apa semua yang duduk Mekah ni pun semua pergi ke Masjidil Haram. Biasa dia orang tak pergi sangat, kan? Yalah, fahamlah kadang orang tua-tua kadang susah nak pergi ke Masjidil Haram tu, nak jalan jauh, nak turun tangga, naik tangga dan sebagainya. Jadi bila minta hujan ni semua turun, semua keluar tu, lepas tu semayang dan khutbah, kan? Khutbah tu pun banyak minta ampun. Tuan-tuan percaya memang betul tuan-tuan, tak habis lagi khutbah tu awan gelap dah, kan? Awan gelap, dan elok je habis je khutbah tu turun hujan, kan? Betul-betul hujan lebat turun. Kita saksikan benda ni tuan-tuan, memang subhanallah. Allah, dah berapa lama kemarau, kan? Tiba-tiba semua keluar ramai-ramai minta ampun banyak-banyak pada Allah. Betul-betul memang Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan maknanya benda ni kita biasa baca dalam hadis Nabi SAW, cerita zaman Nabi, zaman sahabat berlaku. Sebenarnya zaman sekarang pun boleh berlaku benda tu, kan? Dengan syarat memang betul-betul kita minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita. Kadang dengan sebab dosa-dosa kita inilah Allah Ta'ala tak turunkan bantuannya, tak turunkan rahmatnya, dengan sebab dosa-dosa kita. Kasih sayang Allah Ta'ala ni memang banyak, tapi ada yang Allah Ta'ala sekat kerana dosa kita yang banyak. Jadi minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Pukul berapa tadi isyraq? 7.17. Belum 10 minit isyraq. Okey, ada soalan sebelum kita dulu soalan pakai WhatsApp, sekarang soalan dah tak pakai WhatsApp. Kena kembalikan balik ni soalan pakai WhatsApp ni. Sebab sila. Boleh terus je. Ya, betul. Ada kata pakai juga apa? Betul. Boleh. Dia macam ni, istighfar macam yang tadi kita sebutkan, istighfar turun hujan, kan? Tapi dalam ayat tu Allah Ta'ala sambung lagi, dan yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah Ta'ala luaskan pula untuk kalian dengan harta benda dan juga anak pinak. Oleh kerana itulah ulama ajar, hanya bukan saja hujan tak turun kita istighfar, bahkan kalau nak anak pun istighfar, nak harta pun istighfar. Dia maknanya segala rahmat daripada Allah, rezeki daripada Allah termasuk juga istighfar. Cumanya bukanlah kita buat macam sembahyang minta hujan tu. Maknanya sembahyang minta hujan tu dia ada khusus bentuk. Dalam sembahyang minta hujan tu dia ada khusus khutbahnya apa semua tu, dengan dia punya tertib dia lah, segala rukun dan syarat-syarat dia. Tetapi dari sudut minta ampun pada Allah, doa-doa minta pada Allah Ta'ala, dan solat hajat, kan? Kita boleh buat solat hajat, minta pada Allah untuk diperkenankan apa-apalah permintaan kita, yang itu memang umum. Dan istighfar. Istighfar ni sebab ayat tu memang jelas sebut. Sebab kadang-kadang ada orang mengadu kepada Syekh, kata, Syekh, saya ni tak ada anak, kahwin lama dah. Syekh tu akan kata istighfar banyak-banyak. Lepas tu seorang lagi datang, Syekh, saya punya bisnes tak berjaya lah, tak menjadilah, saya rugilah, gini. Syekh tu akan kata istighfar banyak-banyak. Datang pula orang kampung jauh datang, kata, Syekh, kami dah lama tak ada hujan, kemarau, kesian kat kami, istighfar banyak-banyak. Orang bertanya Syekh, semua sama je jawapannya, kan? Jawapan sama je, kan? Senang, kan? Semua orang tanya soalan sama je jawapan dia. Jadi dia pun jawablah berdasarkan kepada ayat ni. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi ayat tu menunjukkan kepada semua kelebihan istighfar tu macam-macam, bukan saja hujan dari segi literal, hujan yang turun tu air
yang turun daripada awan tu, tetapi juga apa-apa rezeki-rezeki yang lain pun kita minta. Ya. Tidak. Tidak. Sebab Nabi SAW bila minta yang lain, Nabi tak angkat tangan tinggi macam tu. Lebih baik ikut cara Nabi SAW. So Nabi doa setiap hari, kan? Siang malam Nabi berdoa. Siang malam Nabi berdoa, tak diriwayatkan Nabi angkat tangan tinggi macam tu. Tapi bila minta hujan, Nabi angkat tangan tinggi macam tu. Jadi itu menunjukkan bahawasanya khusus pada waktu yang tertentu sahaja. Dan itu sebablah para ulama, para sahabat riwayatkan macam tu. Bila para sahabat riwayatkan macam tu, maknanya benda tu pelik bagi dia orang. Dia kata biasa Nabi angkat tak macam ni. Jadi diceritakan Nabi angkat sampai tinggi gitu. Jadi benda tu pelik lah. Kalau Nabi berdoa macam biasa je, dia orang akan sebut Nabi angkat tangan. Adalah, selesai lah. Ataupun kalau memang tiap-tiap hari Nabi doa angkat tangan lebih tinggi daripada kepala, dia orang tak payahlah sebut. Waktu sembahyang istisqa ni dia orang akan sebut je lah Nabi angkat tangan. Maknanya fahamlah Nabi angkat tangan tu lebih atas dari kepala lah, kan? Sebab itu biasa. Tapi tidak. Menunjukkan khusus waktu sembahyang minta hujan sahaja yang Nabi angkat tangan lebih atas daripada kepala. Termasuk jugalah apa namanya ni, rida tadi tu, pakaian apa-apa selendang tu, kan? Sebahagian daripada para ulama, mereka pakai sentiasa belah kiri, dia orang tak pakai belah kanan. Dia orang pakai benda ni belah kiri. Sebagai ulama, guru-guru kita pakai belah kiri, dia tak pakai sebelah kanan. Dia kata sebab apa? Dia kata Nabi pakai sebelah kanan apabila istisqa. Bila istisqa baru Nabi pakai belah kanan. Tapi ada ulama dia pakai belah kanan direct sebab dia kata Nabi lebih suka yang kanan. Jadi dia orang kata Nabi memang suka yang belah kanan, tetapi waktu tu Nabi pakai belah kiri. Bila minta tu Nabi pusingkan, maka Nabi letak belah kanan. Dan pusing tu pun dia ada simbol dia. Kenapa dipusingkan macam-macam, termasuklah apabila doa tu pun, khutbah tu pun Nabi berpusing membelakangi jemaah, sedangkan khutbah biasanya menghadap pada jemaah. Tapi ada waktu tu Nabi pusing menghadap ke depan, dan membelakangi jemaah. Pakaian juga diterbalikkan. Bahkan ulama sebut apa sahaja diterbalikkan, kata bukan sahaja selendang, dan termasuk jugalah kopiah tu pun kalau boleh terbalikkan. Dia terbalikkan semua. Apa yang boleh diterbalikkan. Sebab apa? Dia adalah simbol kepada nak tunjukkan kita minta supaya Allah Ta'ala ubah kita punya keadaan waktu tu. Keadaan tu daripada tak turunnya hujan kepada turunnya hujan. Selain daripada tu, kita juga nak berubah daripada dosa yang kita lakukan. Kita nak berubah jadi baik, nak tukar diri kita, transform diri kita lah. Macam tu lah. Itu simbol lah, simbol. Jadi itu antara sebabnya Nabi SAW terbalikkan. Bahkan tak pusingkan tangan tu, kan? Pusingkan tangan tu, sebagian ulama dia tegur bila kita kalau doa minta tolak bala kan, kita terbalikkan kan. Sebagai ulama buat, tapi sebagai ulama tegur. Dia kata tak, tolak bala pun angkat tangan juga. Sebab dalam hadis Nabi angkat tangan, tak sebut terbalikkan. Jadi bila terbalikkan, bila doa minta hujan. Dia lain sikit. Sebab apa? Sebab Nabi terbalikkan semua, maka dia kata maknanya tangan pun Nabi terbalikkan ketika doa minta hujan. Padahal doa minta hujan minta turun kan, bukan tolak. Tapi tangan tu diterbalikkan. Jadi terbalik tu adalah simbol kepada nak ubah keadaan, bukannya tolak tu. Kalau yang mereka yang doa, ya Allahumma dafa'il bala, ya Allah angkatlah daripada kami bala, ujian apa semua kan, sebagian terbalikkan tangan. Terbalikkan tangan. Jadi bukanlah salah, saya bukan kata haram ke apa, tak kan? Bukan kata berdosa ke, tidak. Tapi ulama berbeza pandangan lah. Ada yang terbalikkan tangan waktu tu, ada yang tidak. Sebab waktu tolak bala pun angkat tangan macam ni juga. Yang macam kita buat lah, kita buat sebab kita tak faham. Jadi imam baca doa, lagi waktu Covid tu kan, waktu Covid tiap-tiap hari baca doa tolak bala tu. Tapi kita macam ni je kan, kita tak pusing pun. Satu, mungkin kita pun tak perasan imam baca doa apa. Yang kedua, tak faham. Yang ketiga,
Tak payahlah pusing-pusing, orang tak pusing takkan aku nak pusing. Kan? Jadi ulama memang banyak di kalangan ulama juga tak pusing waktu doa macam tu. Dia angkat macam ni je. Sebahagian pusing. Kan? Terpulanglah. Okey, selesai insya-Allah. Dah waktu untuk kita solat isyraq insya-Allah. So jangan lupa tunaikan solat sunat isyraq. Pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat Ramadan, rasa seronoknya dengan Ramadan, beribadat pada bulan Ramadan seperti mana yang dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.